وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita daripada kitab Hasyiah Syekh Asy-Syarqawi 'ala al-Hudhudi pada muka surat 36. Qauluhu bal qala Imamul Haramain. Situ eh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin rabbal alamin. Kita baca kalam syarih tepi. Bal qala Imamul Haramain wa jama'atun. Bahkan telah berkata Imam Haramain dan sekumpulan daripada ulama, jama'atun minal ulama, inna bal qala inna. Jadi lepas qala tu makul qaul tu hamzah bagi bawah. Inna ma'rifata hadhihi al-aqsam ats-thalathati hiya nafsul aqli. Sesungguhnya mengetahui bahagian tiga-tiga bahagian ini itu diri akal. Faman lam ya'rifha, barang siapa tafri', maka barang siapa yang tidak mengetahui ini bahagian yang tiga, bima'aniha, dengan makna-makna pengertiannya, falaisa bi'aqilin, bukanlah dia di kalangan orang berakal. Okey, masuk pada kalam syarih rahimahullah, kalam muhasyi rahimahullah. Qauluhu bal qala Imamul Haramain, bahkan berkata Imam Haramain, idrabun, idrab, bal idrab, bahkan bal haraf idrab jadi idrab fungsi apa? Idrab tu dia nak kadang nak menegahkan, bahkan kadang nak menyatakan sebalik hukum sebelum. Tengok dia kata bahkan, maknanya nak mengukuhkan lagi, bahkan katanya daruriyun ala kulli aqilin yuridul fawza bi ma'rifatillahi ta'ala wa rusuli alaihi wassalatu wassalam. Katanya sehingga kan bal qala Imamul Haramain, bahkan berkata imam itu idrab, amma qablahu, dari barang yang sebelumnya lah. Menunjukkan bal tu haraf idrab. Fa inna qawlahu, kerana perkataan syarih, mimma huwa daruriyun, apa dia? Inna ma'rifata hadhil aqsam mimma huwa daruri, mengetahui bahagian ini ialah daripada perkara yang daruri, perkara yang diketahui dengan mudah oleh setiap orang berakal. Ala kulli aqilin, di atas setiap yang berakal. Qaulahu tu, fa inna qaulahu mimma huwa daruriyun ala kulli aqilin, itu maqul qaul dia lah. Yufhamu minhu, difaham daripadanya, daripada qaulahu itu, anna tilkal ma'rifata, bahawa makrifah itu laisat nafsal aqli. Bila musannif kata mimma huwa daruriyun ala kulli aqilin, mengetahui itu daripada perkara yang mudah oleh setiap berakal, faham daripada kalam tu, pengetahuan tu, makrifah tu bukan diri akal. Maka fa'arada an dhalika, maka memalingkan oleh syarih daripada demikian tu. Idrak tu nak menafikan ma qad yutawahhamu, idrak nak menafi ma qad yutawahhamu, apa yang mungkin dipaham tu. Sebab tu dia kata bahkan fa'arada an dhalika, maka memaling oleh musannif daripada demikian itu, daripada demikian kefahaman. Wa naqala an imamil haramain, lalu dinukilkan kalam Imam Haramain. Wa jama'atin, dan sekumpulan jamaah. Apa dia?
Apa dia? Naqala an Imam Haramain wa Jama'atin. Apa dia? Baca kan tu? Anha huwa. Apa dia anha tu? Ni nak kabum dia tu? Anna ma'rifah annaha huwa. Wa naqala an Imam Haramain wa Jama'atin annaha, bahawa ia apa? Ia ma'rifah. Annaha tu daripada ma'rifah. Annaha huwa. Ma'rifah itulah akal. Huwal akal. Nampak? Sebab tu dia datang idrab. Bal qala Imam Haramain. Apa dia? Inna ma'rifata hadzal aqsam hiya nafsul aql. Dia itu diri akal. Habis itu. Wa Imamul Haramain. Imam Haramain siapa? Ismuhu, namanya Abdul Malik Ibnu Abdillah Al-Juwaini. Abdul Malik bin Abdillah Al-Juwaini. Itu Imam Haramain. Walukiba, dan Imam Haramain ni Tok Guru Imam Ghazali lah Tok Guru Imam Ghazali. Walukiba bidzalik, dan dilaqab, digelar dengan demikian, digelar dengan nama Imam Haramain, dipanggil Imam Haramain sebab apa? Li'annahu inhasara ifta'ul haramil makki wal madani fihi ay fi al-Juwaini, fi Imam Haramain. Kerana tertentu, tertentu fatwa haram Mekah dengan haram Madinah, dua tanah haram ni, pada Imam Haramain. Makna orang duk Madinah dan Mekah, orang akan rujuk pada Imam Haramain. Sehingga orang panggil dia Imamul Haramain. Dia menjadi imam sebab fatwa di Mekah dan Madinah akan kembali dan dirujuk kepada Imamul Haramain. Mata sanata 78 wa 400. Mati dia, wafat dia pada tahun 478. 478 Hijrah. Qauluhu bima'aniha, dengan makna-maknanya. Mengetahui ketiga-tiga hukum ni dengan makna-maknanya. Kata muhasyi kita, kanal aula, adalah yang lebih aula, hazfahu, hazah perkataan bima'aniha. Patutnya tak payah letak ma'aniha lah. Kenapa? Li'annal murada bil ma'rifatil aqsamis thalathati, kerana yang dimaksudkan dengan mengetahui bahagian-bahagian yang tiga itu, ma'rifatu ma'aniha. Maksud mengetahui tiga-tiga bahagian tu, memang mengetahui makna dia lah. Memang maksud dia tu dah. Jadi tak payah ulang lah bima'aniha. Faham tak? Mengetahui ketiga-tiga bahagian tu, mengetahui makna dia. La alfadhiha, la ma'rifatu alfadhiha, bukan nak tahu lafaz. Hak ni nama wajib, hak ni nama mustahil, hak ni nama tu. Hak tu bukan ada pada setiap orang secara fitrah. Kan kata diri akal kan? Diri akal. Orang tak tahu pun, adakah tak berakal? Tak berakal dah. Jadi tahu tu tahu makna pengertian, mafhum, bukan tahu lafaz. Ni tengok orang tahu tak? Kadang mengajar sifat 20 ni dia tekan benda hak tak patut tekan. Dia kata kena kalau dok tahu ni dok sempurna akidah. Dok tahu ni tak ada akal. Dok tahu lafaz. Padahal bukan yang nak pandai lafaz. Erti tu. Nampak tak? Dok tahu wajib mustahil haruh ni mengikut sifat 20 ni, orang tu dok berakal contohnya. Bukan mafhumnya gitu. Yang nak bukan lafaz, ialah makna. Makna bagi ketiga-tiga, apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu haruh. Makna tu markuzatun, tertanam dalam akal. Bukan lafaz. 5 marra, kerana barang yang telah lalu, apa dia? Barang yang telah lalu tu. Annal murada biha, kerana yang dimaksudkan dengannya dengan makrifah tu. Imma tasdiqu, sama ada kita membenarkan bi ba'dil daruriyati, dengan sebahagian perkara daruriyat, perkara yang maklum dan mudah diketahui. Au tasawwuru, ataupun tasawur mafahim, mentasawurkan
mafhum pengertiannya. Ha. Ya? Faham tak? Jadi itu maksud makrifah kita bicara sebelum ni. Makrifah aksam tu apa maksud? Kita membenarkan, mengiyakan sebahagian daruriyah. Apa sebahagian daruriyah? Satu lebih kecil pada dua. Tak? Bergerak dan dia tak lebih impong. Dua yang diddah nilai ijtami'ah tu. Hak tu, daruriyah tu. Kita mengiya dan menyungguhkan. Ataupun kita tasawurkan apa benda wajib itu tak dapat tidak, tak boleh fikir benda itu. Tak ada. Mustahil itu tak boleh fikir benda tu ada. Itu yang dimaksudkan. Jadi sebenarnya bukan lafaz, yang naknya pada mafhum. La min haitsu kaunuha mafahima li hadhil alfaz. Bukan dari segi keadaan makrifat itu mafhum kepada lafaz-lafaz ini. Bukan dari segi dia tu mafhum bagi lafaz. Sebab hak tu bukan diri akal. Hak tu ilmu lain dah. Orang hak belajar tahulah nama gini namanya al-wajib. Hukumnya wujub. Tahulah. Hak ni namanya al-mustahil. Hukumnya istihalah. Nampak? Jadi itu benda hak kasbi, bukan benda hak akal semula jadi. Jadi hak akal semula jadi itu ialah mafhumnya. Makrifah dengan maksud tasdik ataupun tasawur tadi. La min haitsu kaunuha mafahima li hadhil alfazi wa tilka ad-daruriyatu. Dan demikian daruriyat itu wal mafahimu, dan mafhum itu ma'anin. Wa tilka ad-daruriyatu wal mafahimu ma'anin la alfazun. Maka daruriyat itu, atas pandangan yang mengatakan makrifat tu daruriyat tu ataupun mafhum tu ialah makna, bukan lafaz. Apa makna? Benda yang kita mafhum, benda yang kita faham, kita reti, bukan diri lafaz. Nampak tak? Jadi makna yang kita faham dalam akal, itu je. Bukan diri lafaz. Faham tak? Okay. Falaisa bi'aqilin. Maka kata Imam Haramain, orang yang tidak mengetahui tiga-tiga perkara ini, dia itu dengan maknanya, maksudnya mengetahui makna, faham makna lah, dia itu bukan berakal. Falaisa bi'aqilin. Al-ai bal huwa majnunun. Bahkan dia tu orang gila. 5 marrah, kerana barang yang telah lalu. Min, apa dia? Bayan. Bayan bagi ma marrah tu min annal aqla indahu. Kerana akal di sisi Imam Haramain imma tasawwuru mafahimis sabiqah, ialah mentasawurkan kefahaman yang telah lalu. Apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu haram. Awit tasdiqu bi ba'd ad-daruriyat, ataupun akal di sisi Imam Haramain ialah tasdiq, membenarkan dengan sebahagian daruriyat. Benda sama lah, sebut dah sebelum ni kan. Maka faman lam yakun indahu zalika, siapa yang tidak ada di sisinya demikian itu, dia tak ada benda tu. Dia tak boleh nak erti bahawa benda hak belawang tu mustahil. Dia tak tahu benda hak mustahil itu memang tak ada. Tak boleh nak tak ada faham gitu. Maka fala bi'aqilin. Faman lam yakun indahu zalika falaysa bi'aqilin. Maka ni memang tak berakal. Tak? Tak berakal. 1 lebih besar pada 2. Contohnya lah. Tu lebih besar pada 2, tak berakal panggil tu. Okey. Nampak tak tu? Okey, masuk. Seterusnya dia buat datang satu iskal. Walakinna hadzal qawla, namun perkataan ini, pandangan ini mardudun, ditolak. Ditolak. Li'anna samaniyata, kerana kelompok as-samaniyah. Samaniyah ni ialah satu kelompok, kita dalam akidah belajar. Samaniyah ni satu kelompok agama di India. Dia menafikan Nabi saya. Samaniyah. Okey. Sufiah.
Dia menafikan Nabi, dia beriktikad tanasuh berlaku, kita reincarnation, golongan samaniyah. Ada dalam apa nama ni? Dalam akidah Jauharah Tauhid ada sebut syarah dia. Okey. Jadi samaniyah ini dia mengingkari li'anna samaniyata yunkiruna ma'adal mahsusati daruriyatan kanat au nazariyatan. Dia mengingkari perkara yang selain mahsusat, benda yang selain dapat dicapai dengan panca indera. Mahsusat yang dapat dicapai dengan panca indera. Jadi selain yang dapat dicapai daripada panca indera, hak tak boleh nak faham, tak boleh nak takat dengan panca indera, dia nafi. Tak ada. Sebab apa? Tak boleh tengok, tak boleh dengar, tak boleh rasa, tak boleh nampak. Sama ada benda itu daruriyatan kanat, benda yang faham dengan mudah, au nazariyatan, atau perlu kepada penelitian. Asalkan mahsus dia itu tak boleh capai oleh al-hawas, oleh panca indera, dia nafi. Nampak tak? Jadi nampak kepada semata-mata hak aspek fizikal sahaja. Aspek hak fizikal sahaja, benda hak ada bentuk fizikal. Lain pada itu dia nafi lah. Okey. Dah puak tu tak berakal, itu salah satu pasal-pasal maniyah. Nampak tak? Boleh fikir pasal Rikana Hashim pakai Nabi tu mustahil dilantik lah. Tidakkah orang tu golongan berakal? Kalau tidak, dah boleh mikir. Nampak? Tak ada akal ke? Tu. Lagi pula dia kata, kerana li'anna samaniyata wasufsutaiyata, atau pada samaniyata. Dan kerana sufsutaiyah, golongan sofis ni. Sofis. Yang menafikan sufsutai. Tak ada hakikat. Anna syai' la haqiqata laha. La haqiqata lahu. Al-asya', semua perkara itu la haqiqata laha. Al-asya' la haqiqata laha. Satu benda tak ada hakikat baginya. Sufsutai bagi berapa? Al-adriyah, al-la-adriyah, lepas tu indiyah kan. Ni dalam apa nama ni? Akidah Nasafiyah disebut. Haqaiqul asya' thabitatun wal ilmu bihi mutahaqqiqatun khilafan li susutaiyah. Susutaiyah bagi tu syarah. Tengok balik Kita baca tak Nasafiyah? Tengok hak rekod dalam Tirmizi Center. Kau ada ke? Awal-awal akidah Nasafiyah. Jadi golongan susutaiyah sofih ni dia menafikan hakikat satu benda. Ada tak ni? Ada tak alam? Alam tak ada, semua khayalan kita saja. Kita ni ada tak? Kita sebenarnya tak ada. Kita hanya mimpi saja, bayangan saja. Hakikat kita tak ada. Jadi sufsutaiyah ni banyak cabang pula. Antaranya yang menafikan hakikat ni. Okey. Golongan ini yunkiruna jami'al ulum. Dia menafikan semua ulum, semua ilmu. Makna hak kita tahu ni ada, sudah tak ada. Jadi dia nafi ilmu lah. Kita tahu benda tu gitu, tapi hakikatnya tak. Nafi lah benda tu. Sebab hakikatnya tidak ada hakikat. Pada mereka hakikatnya tidak ada hakikat. Jadi yunkiruna jami'al ulum daruriha wa nadhariha. Tak boleh baca gitu tak? Daruriyah. Gitu. Daruriyah wa nazariyah. Daruriyah. Kita baca sekejap. Jami'al ulum. Jadi ulum di atas pada ni atas pada ulum tak? Atas pada ulum makna kita baca dia jadi atas apa tu? Atas apa? Atfu min kul kan? Kul tu ulum. Daruriyiha wa nazariyiha. Atas pula. Badal. Badal bukan atas. Badal min kul. Atas min kul pula. Baru belajar. Badalul ba'di min kul.
al-ulum daruriyiha wa nazariyiha. Dia menafikan kesemua ilmu, sama ada ilmu yang daruri ataupun nazari. Yunkiruna jami'al ulumi, menafikan segala ilmu, sama ada ilmu tersebut daruriyiha, ilmu yang daruri, mudah senang difaham oleh semua orang, wa nazariyiha, dan juga ilmu yang nazari, yang perlu pada penelitian dan pengkajian. Nafi belaka sebab baginya tidak ada hakikat bagi sesuatu. Lagi mahsusiha, sama ada maklum yang mahsus dapat dicapai dengan panca indera, wa ghairi mahsusiha, ataupun tak boleh capai oleh panca indera. Oh, dah boleh tengok ni ada rumah, bukan rumah. Itu hanya khayalan kita. Macam kita bermimpi. Jadi mereka ni kadang menggunalah sebahagian daripada kalam-kalam sufi-sufi yang apa ni? Yang bercakap ketika ahwal azwaq. Dia kata dan juga hadis-hadis yang difaham dengan makna salah. An-nasu niyamun fa idza matu istayqadhu. Manusia itu tidur, apabila mati dia akan terjaga. Jadi sekarang ni kita tidur. Sebagaimana kita tidur tu kita bermimpi, apa yang dalam mimpi ada tak? Tak ada. Jadi begitulah sebenarnya tak ada. Dia buatlah apa yang nak buat. Gitu. Ada hak ni hak kawan Turki cerita. Nama apa? Ada kawan di Khairat, Yayasan Khairat sana cerita. Harun Yahya, nama dia apa? Okta? Adna Okta. Sebab tu dia boleh tu. Orang-orang GRU dia cakap depan tu pakar seksi. Lepas tu nari gelek. Cakap bab agama. Bagi dia kata alam ni semua tak ada. Nampak itu burung dalam sangkar. Ada tak burung? Nampak ada tapi sebenarnya tak ada. Jadi kita dosa-dosa ni tak ada. Tak. Jadi pemikiran gini yang akan merosakkan agama, merosakkan tu. Nak masuk dalam masyarakat Islam supaya menjauhkan syariat daripada hakikat yang sebenar. Okey. Jadi sufsutaiyah. Mahsusiha, hak nampak dan tidak nampak. Wahum padahal walakin hadha al-qawl mardudun lianna samaniyah itu, dan juga sufsutaiyah wahum minal uqala, padahal mereka di kalangan orang berakal. Kalau tidak macam mana mereka boleh membina falsafah tu? Mesti mereka berakal. Lagi pula dalilnya bidalili ta'arrudul a'immati li bid'atihim, membentang oleh para imam-imam bagi bid'ah mereka. Kan imam-imam mazhab ni kan sebut mereka ni ahli bid'ah. Imam-imam kita, imam-imam mazhab dan ulama-ulama kita kan rak pandangan samaniyah dan sufsutaiyah. Kalau mereka orang tak berakal, orang gila, orang tak urat, orang kata orang gila. Orang biar je. Tak, orang gila cakap ada cara. Sekarang ni ulama tulis dalam kitab mereka pandangan sufsutaiyah samaniyah. Kalau mereka tak ada akal, makna mereka orang gila. Ulama takkan tulis lah. Sebab cakap orang gila ni tak masuk buku. Tak masuk dalam buku. Tak ada tu buku lah. Tapi mereka rak, maknanya mereka ada akal. Ta'arudul iman li bid'atihim wa tahayyuli fi munadharatihim, dan mereka mencari jalan untuk munazarahkan mereka. Mencari jawapan kepada nak munazarahkan mereka. Ulama munazarah dan berbahas dengan golongan ini. Fal haqqu, maka sebab tu dia kata pandangan ini mardud, kata muhasyir kita. Nampak Syekh Abdullah Syarqawi ni orang sufi ni, sufi besar ni. Fal haqqu, maka pandangan yang hak, maknanya indilah di sisi aku, annal aqla, bahawa akal itu nurun ruhaniyun. Ni takrif. Rasanya Imam Ghazali pun lebih kurang macam ni tak? Takrif dia. Apa itu akal? Imam Haramain dia ada takrif kan, iaitu tasawur tadi ataupun tasdik tadi kan. Akal itu nurun ruhaniyun, satu cahaya rohani yang bukan bentuk fizikal tapi bentuk rohani. Tudriku,
tudriku bihi an-nafsu, yang dapat faham dengannya oleh jiwa, oleh diri, dapat faham dengannya oleh diri al-ulumad daruriyata wan nazariyata, dapat faham ilmu-ilmu yang berbentuk daruri, mudah serta senang, dan juga ilmu-ilmu yang nazari, yang perlu kepada pemahaman dan penelitian. Itu takrif dia. Nampaknya macam dia ambil pandangan Imam Ghazali lah sini. Takrif dan kebanyakan sebahagian ulama Asy'ariyah takrif gini. Dia bukan diri akal, cahaya benda lain pula. Sebab itulah kadang maknanya kemampuan yang fitrah Allah Ta'ala buat tu, dengannya mampu untuk faham. Boleh faham ke tak? Tu kadang-kadang orang ada akal pun benda mudah kadang tak nampak. Tuhan tutup akal dia. Tuhan jadikan akal dia tu dangkal. Nampak? Sebab itu orang bijak kadang, bijak-bijak pun tak Islam. Sebab apa? Ada kemampuan tu. Tapi tidak dia tak macam tak nampak. Tuhan hijab dia daripada kebenaran. Padahal kalau kita tengok, mudah-mudah sangat. Mudah-mudah sangat nak faham. Wa maqarruhu al-qalbu, tempatnya mana? Tempatnya dalam hati. Walahu syu'aun muttasilun. Ni lelek macam Imam Ghazali sebut. Dan dia ada syu'a', cahaya, muttasilun, yang bersambung bidimag. Tempatnya di hati. Bersambung cahayanya dengan otak. Sambung cahaya dengan otak. Halus lah. Hatta kalau nak tahu pun tanya doktor pun dah tahu duk mana akal tu. Ni otak. Tapi makna ulama Islam ni kata tak. Duduknya di hati tapi dia ada yang bersambung. Makna dia bersambung dengan otak kita. Sebab itu kalau rosak otak kadang tak ada akal. Nampak? Tak ada akal. Habis. Kemudian qauluhu wa yajibu. Wa yajibu ala kulli mukallafin. Masuk baru dah. Berapa dah? Boleh lagi? Boleh lagi. Kita baca kita baca matan dulu. Nas. Wa yajibu kat tepi wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an, dan wajib atas setiap mukallaf pada syarak, yakni wajib pada syarak, an ya'rifa, bahawa dia mengetahui, ay yajibu ma'rifatu, wajib mengetahui, ma yajibu, apa yang wajib, fi haqqi maulana, pada hak Tuhan kita Azza wa Jalla yang maha agung, maha mulia, wa ma yastahilu, apa yang mustahil, wa ma yajuzu, apa yang harus, wa kadza, dan demikian juga, yajibu alaihi, wajib di atas mukallaf, yakni wajib pada syarak, ay ya'rifa, bahawa mengetahui, mithla dzalika, seumpamanya, yakni wajib, mustahil dan harus fi haqqir rusuli, pada hak Rasul alaihimus salatu wassalam, ke atas mereka selawat dan salam daripada Allah. Kata Muhasyir rahimahullah, qauluhu wa yajibu, al-wawu lil istinafi, waw tu waw al-istinaf, waw mula. Istinaf ni min anafa. Anafa ni makna permulaan. Istinaf, buat mula. Waw untuk buat mula. La lil atfi, bukan waw ataf. Ia bukan nak ataf, nak sabit, nak bergantung dengan hak dulu, bukan. Kenapa? Lianna jumlata i'lam, kerana jumlah ayat i'lam pada kalam musannaf, i'lam annal hukmal aqliyah yang hasiru fi salasati aqsam, kan, ila akhirih, jumlah tu insya'iyatun, fi'il amar, kan. Fi'il amar termasuk daripada jumlah insya'iyah. Hak ni wayajibu, ayat penyata, jumlah khabariyah. Wayajibu wa hadhihi khabariyatun, ini jumlah khabariyah. Wala tu'tafu, tidak boleh di'ataf ihdahuma 'ala al-akhar, 'ala al-ukhra, ay 'ala
alal jumlatil ukhra. Tak boleh diatah salah satu jumlah di atas jumlah yang lain. Tak boleh nak atah gitu. Atah khabariyah atau insyaiyah atau insyaiyah atau khabariyah. Sebab itu waw tak boleh jadi wa ataf. Kena jadi wa istinaf. Nampak? Macam mana sebut ah? Afdalu dzikri fa'lam annahu. Fa tu harap atah. Nak kata harap atah macam mana harap atah? Tak. Harap atah nak atah pada afdalu dzikri jumlah khabariyah. Fa'lam jumlah insyaiyah. Jadi ambil satu. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Okey. Kenapa tak boleh atah? Lima bainahuma min kamali linqita. Kerana antara duanya itu sempurna putus. Sempurna makna lekat dah. Kamal linqita. Ini jumlah khabariyah. Tak ada kait dengan insyaiyah. Sebab itu wal istinaf. Wal atifu, padahal yang mengataf yaqtadil ittisal, memberi faham ada persambungan. Kalau kita nak ataf, fahamlah ada persambungan. Tak? Kalau wa tu atif, wa tu huwa ataf, makna ada kaitan hak sebelum dan selepas. Wal atifu yaqtadil ittisala, memberi faham akan ada persambungan perkaitan. Wala yakunu dhalika, dan tidak berlakulah al-ittisal illa fi mutanasibataini, antara dua yang munasabah. Antara dua jumlah yang munasabah barulah boleh kita ataf. Kalau tak munasabah ni jumlah lain, ni jumlah lain, tak munasabah, tak boleh kita nak kata ataf lah. Khabaran, sama ada munasabah itu khabaran au insya'an, ataupun jumlah insyaiyah. Okey, habis. Itu satu. Sesat. Masalah lain pula. Wa abbara bil mudhari'i, dan mentakbirkan musannif dengan fi'il mudhari'. Wa yajibu dunal madhi. Jadi tak takbir dengan madhi. Wa wajaba. Apa dah kata wa wajaba? Wa in kana al hukmu qad madha, walaupun hukum tu benda hak telah lalu seput dah, benda hak telah lalu dah. Wajib mana wajib itu telah tetap, bukan sekarang wajib atau akan wajib. Qad madha, tapi dia guna fi'il mudhari'. Kenapa? Li'annal mudhari'a yadullu ala listimrali at-tajaddudi. Fi'il mudhari' itu menunjuk atas istimrar, berterusan yang baharu, sentiasa membaharui. Ai tajaddudi al-mutajaddidi, yang sentiasa berbaharu fil mustaqbal, pada masa akan datang, waqtan ba'da waqtin, satu masa kepada masa yang satu lagi, ala sabilid dawam, secara berterusan, wal istimrari, dan berterusanlah, secara terus dan berterusan. Gitu. Jadi kita nampak, kita baca hasyiah ni, kadang benda ini kenapa ulama masukkan benda-benda ni? Ini semua alat lah, kena alat lah. Faham Quran pun gitu. Ni, kenapa Allah Ta'ala takbir dengan jumlah mudhari' dalam Quran? Ada sebahagiannya kena hak ni. Kerana al-mudhari'u yadullu ala al-istimrar at-tajaddudi. Nampak tak? Kenapa takbir dengan fi'il madhi? Tadullu ala thabati. Nampak? Jadi, benda-benda hak dalam hasyiah ni kadang, dialah alat-alat yang musannif kupu daripada ilmu-ilmu yang pelbagai, dia syarahkan kalamatan. Syarahkan kalamatan. Maka bagaimana yang kita belajar pada kitab, itu juga yang boleh diaplikasi dalam pemahaman kepada nas syara, sama ada Al-Quran ataupun hadis. Sebab alat sama, bahasa Arab. Dengan ilmu-ilmu bahasa Arab, sama ada nahwu, balaghah dan seumpamanya. Okey. Okey. Ala sabilid dawam wa istimrar. Apa maksud? Adamu linqita, iaitu tidak terputus. Yajib. Lepas tu kena yajib. Bukan makna habis dah, lepas dah. Akan wajib sama. Wa dzalika munasibun lil maqami lah. Dan itu munasabah lah dengan maqam. Dengan maqam apa? Semua sabah dengan perbincangan ni. Dengan situasi, konteks. Dengan konteks perbincangan ni.
Kalau universiti suka sebut konteks tak? Dalam konteks. Buat jadi konteks tu. Konteks tualah wanita. Dalam konteks perbincangan. Jadi ini munasabah konteks perbincangan kita ni. Iaitu perlu, kenapa? Li'annal wujubal mazkura. Kerana kewajipan yang disebut ini mustamirun, berterusan semua fil mustaqbal, pada masa akan datang. Wajib semua. Ada orang hok jadi mukallaf, wajib. La yanqati'u aslan, tidak akan terputus langsung. Bal yatajaddadu, sentiasa baharu. Bitajaddudil mukallafin, dengan baharunya mukallaf. Ada hok jadi mukallaf, jadi wajib. Mari pula lahir pula mukallaf, bukan lahir lah, dok lahir, lepas lahir tu lama besar tu mukallaf pula, wajib pula. Mari pula mukallaf lain, wajib pula. Fa idza balagha Zaidun, apabila baliglah oleh Zaid, contoh dia, akilan, hal keadaan dia berakal, ta'allaqa bihi, maka bertakluk dengan dia, bertakluk hukum wajib dengan dia. Au amrun, ataupun amrun pula, ta'allaqa bihi pula, amrun pula jadi besar dan balik, bertakluk hukum wajib. Wa hakadha, dan demikianlah, fatajadduduhu, maka baharunya itu bitajaddudi, dengan baharunya mukallafi. Ada semua orang hok akan mukallaf kan. Iqtada, menuntutlah istimrarahu, oleh menuntutlah akan berterusannya, wa adaman qita'ihi, dan tidak putusnya. Ya. Okey. Lepas tu dia bincang pula. Hak dia kata tadi tu, mudhari' itu memberi makna tajaddud kan? Bagi makna tajaddud tu. Wa dalalatul mudhari'i, dalalah mudhari', menunjuk oleh fi'il mudhari' ala zalika, atas demikian itu. Mana? Al-istimrar wa tajaddud tu kan? Bil qarinah. Itu kita boleh isbatkan dengan ada qarinah. Itu berlaku, dalalah itu dengan ada qarinah. Bukan semata-mata fi'il mudhari' memberi makna gitu. Faham tak? Fi'il mudhari' memberi makna istimrar tajaddudi itu dengan qarinah. Ka kaunihi munasiban lil maqam. Contohnya, keadaan mudhari' itu munasabah dalam konteks perbincangan ayat tu. La bil wad'i, bukan dari segi perletakan asal mudhari'. Mudhari' pada asal dia ada makna dia dah kata dia istimrar tajaddudi tu, itu ada qarinah dia. Ini nak khabar pada macam, adakah dalalatul mudhari'i ala al-istimrar tajaddudi hal huwa al-wad'an am bil qarinah? Adakah asal fi'il mudhari' itu memberi makna tajaddud istimrar? Tak. Asal dia diletakkan untuk makna al-hudus fil mustaqbal. Nampak? La bil wad'i, sebab tu bukan dalalahnya secara wad'i. Li'annahu mawdu'un, kerana fi'il mudhari' diletakkan limujarradi, bagi semata-mata al-huduthi fil mustaqbal, berlaku pada masa akan datang, walau marratan wahidatan, walaupun sekali sahaja. Nampak? Habis. Qauluhu ala kulli mukallafin, di atas setiap mukallaf. Ai ala kulli fardin min afradil mukallafin. Ala kulli fardin min afradil mukallaf. Atas setiap satu individu daripada mukallaf. Tu makna ala kulli mukallafin tu. Ala setiap atas setiap satu individu daripada mukallaf. Okey. Kenapa dia kata kulli mukallaf? Sebab apa tak kata alal mukallafin saja? Wa innama abbara, hanya mentakbir musannaf bilafzi kulli, dengan lafaz ku, ad-dallati ala al-istighraq, yang kul ni memberi makna istighraq, menghabisi. Istighraq ni makna menghabisi, habis semua kali. Lil isyarati, kerana nak memberi isyarat, ila annal matluba, bahawa yang dituntut al-ma'rifatu, ialah
mengetahui walau bidalilil jumli, walaupun dengan dalil ijmali, dalil secara umum, la tafsili, bukan dengan dalil tafsili. Sebab tu dia datangkan dengan lafaz kul, nak menunjukkan bahawa hak nak sini makrifah walaupun dengan dalil ijmali. Sebab kalau dalil tafsili bukan semua orang mampu. Okay. Kenapa? La tafsili, bukan dalil tafsili, li'annahu yastahilu adatan, kerana mustahil pada adat, ay yaqdira, bahawa mampu, alaihi, atas tafsili, alaihi, ala tafsili, kullu ahadin, semua orang. Bukan semua orang faham dalil tafsili. Nampak tak? Maka dia buat datang dengan kul, supaya apa? Makrifah yang dimaksudkan di sini ialah makrifah walaupun dengan dalil ijmali. Kemudian katanya syar'an. Cukup situ tak? Panjang Tapi bunga dah habis. Bawah tu ada bunga tak? I'lam tu. Syar'an panjang tak aku panjang. Wa syar'an. Ini masuk nahu ni. Wallahu ta'ala alam. Okey. Ya. Apa dia? Oh, yakin yang dimaksudkan tu. Makrifah dalam akidah ni. Makrifah dalam maksud akidah akidah ni. Akidah tu yang kita kata makrifah akidah tu atas dasar apa? Asal dia ialah i'tiqadun jazimun mutabiqun lil waqi'i andali. Andali tu makna untuk menolak taklid lah. Tapi kalau dia semata-mata sah dah. Asas keyakinan ialah i'tiqad, percaya, yakin, yang putus, yang menepati hakikat. Kepercayaan yang putus, yang teguh, yang menepati, yang sebenar. Itu akidah. Jadi makrifat yang masukkan dalam bab akidah ni, orang itu percaya sungguh dan kepercayaan itu berbetulan dengan hakikat sebenar. Kita terang je. Apa maksud? Contoh, yakin ada Tuhan. Keyakinan yakin ada Tuhan. Guana yakin ada Tuhan? Ia pegang sungguh. Sungguh mana? Sungguh-sungguh Orang marilah gogeh ke, orang mari syubhah, takkan dia tercabut kepercayaan dia tu. Keraklah 40 pun, ia takkan berganjok daripada kepercayaan tu. Dan apa yang dia percaya tu memang menepati yang sebenar. Maka itulah makrifat dengan akidah yang sah. Terkait dengan iman tu naik, hayatan itu mana yang itu mana naik, itulah bagus akidah dia yakin mula. Tapi manusia ni kadang-kadang dia hayatan tidak tenang tu. Terus maya masalah dulu ini dan hayatan menjadi macam mana pakai. Okey, hak tadi ni hak kabur akidah yang tak dapat tidur, orang yang beriman kena ada. Sekarang ni iman tu banyak martabat pula. Martabat iman tu. Iman yang asal, iman yang asas. Itu semua orang kena ada. Hak saya kabur dia. Asas. Lepas tu dia bukan ada asas aja. Dia ada aksesori dia. Dia ada dia punya martabat dia. Martabat keimanan. Nampak tak? Ia kan ada asas aja. Rumah bukan ada tiang aja. Dia ada dinding, dia ada ni nak. Okey, lepas tu bukan tu aja. Dia ada perabot, ada kakah, dia ada siling, kapur lah, aircon lah. Ada aircon lah macam-macam. Ada kursi, ada banyak. Ada benda yang dipanggil melengkapkan iman. Warujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu bi naqsiha wa qilala khulfa kadza qad nukila. Dan
pandangan hak ahli sunnahnya iman ni bertambah dengan bertambahnya taat, amal taat. Bila amal taat bertambahlah iman. Wa naqsuhu binaqsiha, dan iman jadi kurang dengan kurangnya taat. Jadi iman jadi kurang. Hak kurang tambah ni bukan hak asal. Hak benda hak luaran dia. Benda hak kita panggil yang mengelilingi keimanan. Pada umurul imaniyah, perkara keimanan tu. Hak tunggu dia, hak pasok dia tu, hak tu sama je. Hak tu tak boleh gogeh tu. Kalau gogeh tu kupur lah. Faham tak? Jadi makrifat hak mana? Makrifat hak maksud dalam akidah ni hak tunggu, hak asah tu, hak tu kena kemah. Adapun hak amalan-amalan ni dia akan jadi kuat kan. Boleh? Faham tak? Ke mana nak? Kena mana? Kena makrifat martabat 7. Ada tak gitu sekarang? Ada juga makrifat tu lah. Cuma dapat apa? Takut nak Aku yakin lah. nak bincang makrifat martabat 7. Nak. Tu bincang benda lain pula tu. Okey. Nampak dah tak? Mana? Nampak tak lekat je? Ada benda je. Lepas kita berhenti tu supaya lepas ni kita sambung nahwu pula.